Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Malam kedua, satu habis macam tu je. Dan antara yang saya selalu pesan pada diri saya setiap kali masuk bulan Ramadan ni, kita kena ingat yang walaupun Allah buka pintu syurga, tutup pintu neraka, ikat syaitan, tapi bulan ni adalah bulan ujian. Hada syahrul ikhtibar. Maknanya bila ni bulan ujian, maknanya bukan untuk kita ambil ringan dan anggap buatlah macam biasa. Bermakna Allah akan uji dengan berbagai bentuk ujian. Sebab tu bulan ni juga dipanggil bulan Syahrul Sabr, bulan kesabaran. Dan benda yang kita hadapi, bebannya ketika di luar bulan puasa, nak sabar tu susah. Nak sabar dengan keluarga, nak sabar dengan kawan, nak sabar menuntut ilmu pun susah, nak sabar faham agama pun susah. Nak sabar dengan sistem pemerintahan, sabar dengan sistem pendidikan dan macam-macam lagi. Dan tak bermaksud bila masuk bulan Ramadan sabar tu tiba-tiba jadi mudah. Maka ia proses yang berterusan, tapi kesabaran pada bulan Ramadan ganjarannya jauh lebih hebat. Sebab Allah dah pesan pada awal lagi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Allah akan sempurnakan ganjaran bagi orang yang sabar tanpa had, tanpa hisab. Begitu juga dalam surah Al-A'la yang kita akan sentuh ni. Dan surah-surah yang juz 30 ni sebenarnya surah-surah yang mencabar walaupun dia pendek-pendek. Dia pendek, dan majoriti surah-surah yang juz 30 ni turun di zaman Mekah, maknanya sebelum hijrah. Bila kes-kes sebelum hijrah ni ataupun ketika di Mekah, maknanya sasaran utama adalah Nabi dengan para sahabat dalam keadaan jumlah mereka sedikit, tak ramai, dan musuh mereka adalah orang mana? Israel? Musyrikin Mekah. Okey, orang musyrikin Mekah. So orang musyrikin Mekah adalah orang Arab ni, okey, arbabul fasahati, maknanya mereka ni pakar dalam bahasa Arab. Okey, dan mereka dalam keadaan sangat bangga dengan kemampuan mereka berbahasa Arab. Dan Allah turunkan seolah-olah macam kalau kita bayangkan, kalau kita bangga dengan pantun kita, syair kita, dan Allah turunkan versi-versi pantun dan syair yang kita tak boleh nak tiru. Dalam keadaan kita dah bertahun-tahun bermain dengan pantun dan syair. Okey, berkurun-kurun kita bermain dengan pantun dan syair. Dan macam tu jugalah ujiannya yang dihadapi oleh orang musyrikin Mekah bila pada fasa Mekah, maknanya surah-surah yang turun adalah surah-surah yang pendek. Tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Dia ungkapan tu jadi telinga orang Arab, diorang jadi macam sedapnya, hebatnya ungkapan tersebut yang mereka tak pernah dengar. Sebab biasa diorang anggap kalau rima, contohnya rima, kita faham dalam bahasa Melayu, rima-rima kalau semua kat hujung tu ka ke, mesti ka. Kalau hujung dia yang ke, yang. Jadi orang Arab pun ada macam tu saja. Tapi tiba-tiba dalam masyarakat kita akan jumpa ada banyak surah-surah yang hujung dia sama-sama tiba-tiba berubah. Tapi bila dia berubah, orang Arab tak sakit telinga. Orang musyrikin Mekah dengar tu, diorang masih lagi teruja. Tapi mereka berhadapan dengan ujian, sama ada untuk jadikan itu sebagai hujah
untuk terima Muhammad atau tetap menolak Muhammad. Jadi kat situ antara ujian-ujian yang hadapi oleh, jadi Allah teruskan menurunkan potongan surah-surah pendek sikit sebagai dia macam menjadi peluru untuk Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad turun surah Al-A'la ni masih lagi di fasa dakwah rahsia, secara rahsia. Tapi adakah orang musyrik Mekah masa tu tak tahu lagi yang Nabi dah mulakan dakwah dia? Dia orang tahu. Jadi setiap kali ayat Quran turun dan Nabi memang dah diwajibkan untuk qiyam tahajud, bila dia solat tengah-tengah malam, surah-surah yang ada terhad. Jadi dia akan ulang surah-surah yang sama. Dia akan ulang surah-surah yang sama dan orang-orang kafir Quraisy akan dengar perkara yang hampir sama. Okey. Jadi dalam surah Al-A'la, surah yang ke berapa siapa tahu? 87. Okey, surah yang ke-87. Dan kita akan nampak dalam surah ini antara tema utamanya adalah mengingatkan orang beriman tentang akhirat. Mengingatkan orang beriman tentang akhirat, yang mana sebelum tu surah apa? Betul-betul sebelum surah Al-A'la? At-Tariq. Okey, At-Tariq. Dan dalam surah At-Tariq cerita pasal tauhid. Dan kemudian selepas itu surah Al-A'la, Al-Ghashiyah. Dan biasanya ada perbincangan yang mungkin kita tak sempat sentuh sebab kita waktu yang sangat singkat. Biasanya akan ada perbincangan dinamakan tanasubat atau munasabat antara surah dengan surah. Kenapa Allah letak surah ni lepas surah ni? Lepas surah ni, lepas surah ni. Dalam keadaan asalnya susunannya tak macam tu sebab penurunan berbeza. Surah Al-Alaq turun dulu, lepas tu surah Al-Muddathir. Al-Alaq yang turun pun 1 sampai 5. Lepas tu Muddathir pun bukan semua. Macam tu juga surah Al-A'la tak turun semua serentak. Ada bahagian turun dulu dan ada bahagian turun kemudian. Jadi itu direkodkan dalam kitab-kitab tafsir. Bila Allah mulakan dengan Sabbih isma rabbikal a'la, surah ni juga dinamakan dengan surah Musabbihat, iaitu antara surah-surah yang bermula dengan perkataan sabbaha yusabbihu. Okey, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardi. Musabbihat ada sekitar 7 ke 6 surah yang start dengan subhana. Okey, dengan kata-kata yang akar dia adalah daripada sabaha. Dan sabbihi perkataannya adalah perintah. Bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sabbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Dan perkataan subhanallah peringatan yang selalu diulang dalam Al-Quran. Dan biasa kita sebut subhanallah masa bila? Bila kagum, nampak orang cantik. Tapi dalam Al-Quran ada juga insiden-insiden Allah sebutkan subhanallah dalam bentuk yang agak berbeza. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Ada riwayat dalam Bukhari, Nabi SAW dengan para sahabat tengah berjalan sama-sama. Kemudian ada salah seorang sahabat ni, dia dalam keadaan junub. Dia malu. Lepas tu dia tiba-tiba hilang. Nabi cari dia tak jumpa. Rupanya dia balik mandi. Dia mandi wajib, dia datang balik. Lepas tu dia bagi tahu Nabi, tadi aku pergi kejap. Lepas tu Nabi tanyalah kenapa tiba-tiba hilang. Aku junub, aku malu nak sama dengan kau, jadi aku mandi dulu. Dan Nabi tiba-tiba sebut subhanallah innamal mu'min la yanjus. Maha suci Allah, orang beriman itu tidak najis. Dia tak salah pun. Nah, sahabat tu tak buat salah. Cuma Nabi nak tambahkan pengajaran bahawa hakikat kalau dia bersama pun tak menjadi masalah. Dia kekal pun. Sebab apa? Sebab isu hadas, okey, tidak menghalang untuk bersama dengan Nabi, melainkan isu kerosakan dalamannya, iaitu iman, kerosakan iman. Jadi kalau adanya iman, kita bukan najis. Okey, kita bukan ni.
Dan dekat siapa Allah sebutkan perkataan najis? Innamal musyrikuna najasun. Orang-orang syirik itu najis. Jadi gambaran perkataan subhanallah Nabi gunakan untuk mengingkari perkara-perkara yang tak selayaknya. Seolah-olah kita katakan maha suci Allah daripada kesilapan, kekurangan, kesalahan dan seumpamanya. Sebab tu kalau kenal mana-mana orang-orang Arab, contoh kami kat UAE, kadang-kadang bila borak-borak dengan student-student atau dengan lecturer-lecturer, ada student buat silap cakap subhanallah hadza khata'. Dia akan gunakan kata subhanallah, maha suci Allah daripada kesilapan yang kau lakukan. Jadi subhanallah juga boleh digunakan untuk menyucikan Allah daripada kekurangan-kekurangan dan kesilapan-kesilapan yang kita lakukan dalam kehidupan. Jadi kita, bukan semata-mata nampak benda-benda cantik saja kita kata subhanallah. Orang buat silap pun kita kata maha suci Allah daripada kekurangan tersebut. Jadi bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi, alladhi khalaqa fasawwa. Bertasbih dengan nama Allah, dan kemudian di-highlightkan Allah jugalah yang menciptakan dan dia yang mengatur, menyusun segala-galanya tepat pada tempatnya. Tepat pada tempatnya. Kita tak terbayang kehidupan kita apabila hidung semua orang berada di belakang kepala. Tak terbayang kehidupan kita bagaimana lutut rupanya ada di hidung. Okey, mulut ada di lutut. Apa lagi? Tak terbayang keadaan-keadaan ini. Apa yang kita nampak sekarang ni ada pada semua orang sempurna. Khalaqa, Allah ciptakan dan Allah aturkan. Memang mata kena kat sini sebab tak boleh kat tempat lain. Dia perlu melihat keadaan dan pada tinggi yang betul. Okey, yang tempat buang najis perlu ada kat tempat dia. Kalau dia ada kat atas, kacau. Khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada. Dia juga yang mengaturkan kadar-kadar segala perkara untuk semua makhluk, lalu Allah bimbing semuanya secara umum. Dan petunjuk kat sini adalah petunjuk irsyad, hidayatul irsyad, yang diterima oleh orang beriman dan juga orang bukan beriman. Sebab tu diorang pun boleh bekerja, sebab tu diorang pun dapat rezeki, sebab tu diorang pun boleh berkeluarga. Tak semestinya untuk kita. Fahada kat sini adalah hudan linnas, petunjuk untuk semua. Jadi Allah beri petunjuk sebagai pengetahuan. Dan tak kisahlah muslim ke tak muslim ke, semua mereka akan mendapat manfaat daripada petunjuk Allah ini. Tapi yang akan menyelamatkan kita daripada kehidupan kesengsaraan di akhirat adalah apabila kita menerima hidayatu at-taufiq, hidayah peringkat seterusnya yang Allah sebutkan di awal surah Al-Baqarah, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi bila Allah bagi petunjuk, okey, dan kemudian Allah jugalah yang kita bertasbih pada Allah tadi kan. Okey, sebab dengan nama yang maha tinggi, dan dia yang menciptakan, dia yang mengaturkan, dia yang memberi petunjuk, dia yang juga akhrajal mar'a, dia juga yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang kita lihat di sekeliling kita. Tapi Allah uji semua yang tumbuh-tumbuh ni. Allah banyak ceritakan dalam Al-Quran, tumbuh fa'asbaha hashiman tazruhur riyah. Lepas tu tiba-tiba dia jadi kering, dia jadi daun-daun kering yang ditiup angin macam tu je. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathur fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jaba al-kuffaru nabatuhu. Macam hujan yang turun, petani-petani tengok semangat, wah, ini sekali banyak ni, kita dapat banyak hasil ni, ladang ni akan segar. Lepas tu tiba-tiba tanaman-tanaman tu semua jadi kuning, jadi hancur. Allah tak sebutkan bahagian dia subur, dia dituai, dia dijual, dapat apa. Sebab apa? Sebab akhirnya itu semua akan hilang dan tumbuhan-tumbuhan itu semua akan hancur, sebagaimana kehidupan ini juga akan hancur. Macam mana pokok-pokok tu jadi hancur? Faja'alahu ghusa'an ahwa, kami hancurkan semua tumbuhan, Allah jadikan semua tu bagaikan ghusa', bagaikan debu-debu yang hitam. Macam dia, kalau kita kadang lalu tempat-tempat yang pokok-pokok tu dah lama sangat, jadi hitam-hitam kering kat bawah tu.
Daun tu dah terlalu lama hitam. Sebab apa? Sebab segala yang asalnya tumbuh yang kita banggakan tu bila dah terbiar, contohnya tak kisahlah ada buah ke tak ada buah, dan akhirnya akan mati. Dan gitulah kehidupan kita di dunia ini. Apa yang kita tengah bangga-banggakan sekarang, cuba korek balik dalam almari tu, cuba tengok paling bawah sekali baju yang ada kat situ. Okey, yang dekat 10 tahun tak tengok-tengok. Raya ni mungkin kat raya sekejap barulah nak mengemas balik. Ada baju ni rupanya, tapi dah kuning berlubang. Nak pakai balik ke? Taklah, walaupun dulu kita sayang. Kenderaan-kenderaan kita, peralatan-peralatan kita, boleh jadi dah 10 handphone kita tukar, ada yang orang yang simpan. Nak pegang lagi kan? Nak masukkan juga SIM card, nak terhidupkan. Tak. Bagi kita tahu, bagi tekan lagi, sangkut, hang, lepas tu tak boleh nak buat apa dah. Sanuqri'uka fala tansa, dan kemudian Allah tujukan kepada Nabi, jangan kau risau dengan apa yang engkau nak lakukan dengan wahyu ni, untuk disampaikan, untuk buktikan kepada semua orang tentang hakikat Allah yang perlu kita puji dia, akan hakikat Allah yang telah ciptakan segala-gala dan aturkan segala-galanya. Jadi ayat sampai nombor 1 sampai 5 tu sebenarnya mesej tauhid yang Nabi sebenarnya perlu bagi tahu kepada saudara mara dia, kepada keluarga dia. Kalau dia tak bagi tahu, apa jadi? Orang-orang ni semua yang dia sayang akan masuk neraka. Sebab tu pesanan awal-awal, kum fa'anzir, bangkitlah dan bagi amaran, bukan kum fabashir, bangkit beri berita gembira. Sebab mereka semua sedang syirik. Jadi pesanan-pesanan ni Nabi bimbang sama ada orang kaum-kaum dia akan menolak dia dan tidak menerima. Dan Nabi juga risau mesej yang akan sampai kepada Nabi ni banyak sangat. Macam mana aku nak ingat semua benda ni? Sebab tu dalam surah lain Allah sebutkan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, jangan goyang-goyang lidah tu sebab nak kejar. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kami yang akan uruskan, engkau dapat hafal dan engkau dapat baca. Begitu juga Allah sebut kat sini, sanuqri'uka fala tansa, kami akan ajar kepada engkau boleh baca dan engkau tak akan lupa. Illa masya Allah, melainkan dengan kehendak Allah untuk berlaku sebaliknya. Kenapa tiba-tiba sebut illa masya Allah ni? Ada keadaan-keadaan Allah sebut illa masya Allah nak menggambarkan ketetapan-ketetapan Allah. Apa saja yang berlaku, kehendak Allah mengatasi segala-galanya. Kehendak Allah mengatasi segala-galanya. Kita plan nak datang tarawih, kita plan nak habiskan 8 rakaat bersama dengan imam witir sampai pagi salam. Yang kita tak plan adalah masuk lubang dekat jalan tepi sana tu, lepas tu sakit lutut, lepas tu paksa patah balik. Itu kita tak rancang. Sebab kehendak Allah tak semestinya akan sentiasa seiring dengan kehendak kita. Illa masya Allah. Sebab tu kita kena sedar akan ada keadaan-keadaan kehendak kita dengan kehendak Allah seiringan, kita dapat buat apa yang kita nak buat. Ia berlaku seperti mana yang kita rancang. Tapi apabila kehendak Allah tidak seiringan dengan kehendak kita, maka kita tak dapat apa yang kita nak buat, apatah lagi ia bercanggah apabila ia bercanggah dengan kehendak Allah. Wa nuyassiruka lil yusra, dan innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Okey, itu yang selepas tadi. Allah tahu apa yang jahar, apa yang jelas dengan apa yang tersembunyi. Okey, Allah nampak segala-galanya. Kami akan mempermudahkan kepada engkau wahai Muhammad untuk capai yang termudah. Kami akan mudahkan. Kadang-kadang orang selalu tanya, mudah apa? Mudah bangkit pukul 6 pagi nak solat subuh mudah. So, ataupun apa, nak kena puasa daripada pagi sampai maghrib mudah. Kat mana mudah ni? Ada orang senang tak nak bangun pagi? Ada tak orang-orang yang terbabas subuh? Yang mana lagi banyak, terbabas ke tak terbabas? Pagi tadi? Maknanya apa? Susah. So, apa yang dimaksudkan dengan mudah kat sini? Kat sini ada persoalan-persoalan yang terlalu banyak perlukan kepada jawapan. Sebab terutama anak-anak yang remaja-remaja ni, orang tua, ustaz-ustaz asyik cakap agama ni mudah, agama ni mudah, tapi tak pun. Diorang tak rasa mudah. Apa bukti? Itu persoalan yang perlukan jawapan.
Perlukan contoh-contoh daripada kita, hakikat pembuktian mengatakan benar agama ni mudah. Apa bukti? Dan cara untuk meneruskan kesedaran hakikat-hakikat agama ini tak ada cara lain kecuali dengan memberi peringatan. Dan beri peringatan ni antara benda yang sebahagian besar orang tak suka. Sebab apa? Sebab kita selalu rasa kita dah ingat, dan kalau kita diingatkan lagi dengan benda yang kita dah tahu, kita akan cakap, aku dah tahu dah, buat apa kau nak bagi tahu? Apatah lagi kalau kita, maknanya contoh paling simple saya terbayang kat sini, isu mengingatkan ni antara orang tua dengan anak-anak. Bila anak-anak ada kerja rumah, biasanya orang tua akan ingatkan anak untuk siapkan kerja rumah sekali saja ke? Sekali je ke? Tak, banyak kali. Dia akan ulang lagi. Anak rasa apa? Fed up. Okey, tertekan. Bukan dia tak dengar pagi tadi suruh siapkan kerja rumah tu. Bukan dia tak dengar masa tengah hari suruh siapkan kerja rumah tu. Sampai ke malam, mak cakap, siapkan kerja rumah. Dah buat ke belum? Dari bawah sampai ke tingkat atas. Kenapa diberi peringatan banyak kali walaupun dah diberitahu sekali? Dan anak itu akan rasa cukup dah bagi tahu sekali, nanti saya buatlah. Sebab kita tahu, mak ayah tahu, dia tak buat lagi. Dan kita suka menafikan hakikat kita ini pelupa. Yang perlukan kepada orang ingatkan kat sini, orang ingatkan kat tepi, orang ingatkan kat WhatsApp, orang ingatkan bila cakap, ni buka puasa ni takkan borak bagilah doa tengah waktu. Kau ingat aku tak tahu ke? Lah, orang bagi peringatan. Peringatan makna apa? Disebabkan ada kebarangkali yang kita lupa. Itu lebih normal. Sebab tu Allah ulang banyak kali takwa, ulang banyak kali ikhlas, ulang banyak kali sabar. Siapa kat sini masa tengah baca Quran tiba-tiba marah cakap, aku tahulah Allah, kau ulang banyak kali sabar ni buat apa? Tak pernah pula kita cakap macam tu. Satu, sebab tak faham lah kot. Sebab tu fadzakir in nafa'atid dzikra, bagi peringatan. Jika kita yakin peringatan itu penting. Tapi orang-orang yang merasakan peringatan itu tak penting, dia tak dapat manfaat apa, tak payah bagi kat dia. Sebab tu ada orang-orang yang Allah bagi tahu, cakap dia orang ni tak nak pun peringatan sebenarnya. Tapi kita pergi yang fokus kepada orang-orang yang mahu. Sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang takut akan ambil peringatan. Ramadan adalah bulan yang perlukan emosi. Dan takut adalah salah satu emosi. Ada orang hidup menafikan emosi. Engkau ni emo lah. Ayat. Kita tak suka bila orang emo. Padahal emosi adalah bahagian yang kita perlukan untuk taubat, perlu kepada penyesalan. Bukankah itu emosi? Bila kita tahu kita banyak dosa-dosa yang kita perlukan keampunan daripada Allah, kita merasa sedih dengan dosa-dosa tersebut, itu emosi. Usaha kita bergembira dengan kelebihan ganjaran yang Allah berikan peluang. Kita seronok nampak orang ramai datang surau, orang ramai datang masjid, orang mengaji sana sini, itu emosi. Tapi tiba-tiba kita cakap tak, ni kau emosi sangat ni apa pasal? Kita perlu kawal, betul. Kawal itu perlu, tapi jangan menafikan emosi. Okey, sebab tu Allah sebutkan yang akan dapat peringatan adalah yang ada emosi takut. Takutkan azab, takut terlepas peluang-peluang. Habis Ramadan, Nabi cakap, Nabi aminkan doa Jibril, raghima anfun may yadkhul syahra Ramadan wa kharaja minhu wa lam yufarlah. Malangnya orang yang masuk bulan Ramadan, keluar tapi tak diampunkan. Masuk, Jibril suruh Nabi aminkan kata-kata tu. Maknanya bukan suatu benda yang boleh diremehkan, dan perasaan takut itu perlu. Wa yatajannabuhal ashqa. Dan peringatan ni, orang-orang yang rosak hati dan fikirannya, dia tak nak.
Tak nak aku dengan tazkirah nanti aku terasa. Lepas tu terasa sekejap, bukannya aku buat balik betul. Aku ni dah macam hipokrit je apa semua. Tak, kita perlukan peringatan. Dengar berulang kali. Kalau tak nak dengar yang dekat sini, dengar yang dekat sana. Dengar yang dalam radio, dengar dekat TV Hijrah, dengar kat mana-mana sekalipun. Asalkan kita sentiasa dalam proses diberi peringatan, dan kita akan berusaha untuk menyucikan diri kita sedikit demi sedikit. Alladhi yaslan naral kubra, dan orang-orang yang menolak untuk menerima peringatan, mereka inilah yang akan dibakar dalam neraka al-kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya, dan orang ni dalam neraka mati pun tak, hidup pun tak. Qad aflaha man tazakka, adapun orang yang berterusan menyucikan diri dia inilah yang menang. Kemenangan di sisi Allah apabila dalaman dijaga. Barangkali ada orang tak sempat nak datang kat sini, nak tarawih sangat kat bilik, kat rumah dia sedih, dia nak sangat datang. Tapi dia tahu dalaman dia berterusan dicuci kerana rindunya dia pada ibadah, kerana keinginan dia mendalam kepada pengabdian, walaupun dia tak dapat rasa suasana ni dan tunjuk diri dia berada dalam suasana tu. Barangkali Allah bagi lebih kat orang tersebut, walaupun pada Lailatul Qadar dia tak ada kat masjid iktikaf. Sebab dalaman ni, penyucian dalaman adalah proses yang kita perlu bertanggungjawab pada diri dalam hubungan dengan Tuhan. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, dia ingat sentiasa nama Tuhannya, dan dia sentiasa bersolat dan mendirikan solat dan berdoa. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi ada orang-orang ni tetaplah kehidupan dunia ni juga. Ramadan tak Ramadan, bulan apa sekalipun, semua keseronokan, keselesaan. Baju raya kita warna apa tahun ni? Tak salah pun cakap nanti bukan isu salah, tapi itu jadi matlamat utama, itu problem. Daripada awal Ramadan sampai habis Ramadan, tak habis lagi perbincangan warna baju raya. Daripada awal Ramadan sampai habis Ramadan, tak habis lagi perbincangan tentang kuih raya. Nak beli yang mana? Berapa banyak balang? Siapa yang bawa balik ni? Siapa balik tu? Habis Ramadan macam tu saja, fikiran terus kepada raya. Masuk shopping mall dah keluar lagu raya dah. Ini orang-orang yang mengutamakan kehidupan di dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu yang kekal, akhirat itu yang terbaik. Inna hadza la fi suhufil ula. Nah, perkara-perkara ni bukan baru. Perkara-perkara ni telah dirakam dalam suhufil ula, dalam rekod-rekod kitab-kitab yang dulu lagi. Makna patutnya orang-orang musyrik, hatta orang-orang ahlul kitab, mereka semua dah tahu hakikat adanya akhirat, hakikat adanya pembalasan, iaitu pada suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim, Nabi Musa punya kitab-kitab semua dah dimaklumkan. Dan ini bukan seolah-olah kita bukan nak cakap, kita tak boleh nak cakap Quran baru sebut sekarang, kenapa? Tak boleh. Peringatan yang dah datang lama. Dan begitulah berterusan, setiap bibit surah-surah dalam Al-Quran akan mengetuk perasaan kita, mengingatkan bahawa ini tak akan berhenti di sini. Kita sekarang terasa balik lupa, percayalah nanti Allah hantar pula pesanan lain. Boleh jadi bukan daripada mulut penceramah mana-mana, tapi daripada kata-kata seorang anak kecil yang tiba-tiba pesan, ayah dah solat belum? Atau daripada apa-apa yang berlaku di sekeliling kita yang beritahu kita yakin ke tidak rezeki itu daripada Allah. Dan pelbagai lagi bibit-bibit kehidupan dalam keadaan Allah berterusan nak ingatkan kita, engkau nak kembali kepada Allah atau engkau nak terus hanyut dengan apa yang kau sangka dengan sebagai keseronokan dan kebahagiaan yang sementara dalam hidup ni. Saya cukup setakat tu, minta maaf jika terlajak panjang. Dan sebab surah-surah macam ni sebenarnya mesej dia terlalu dalam, dan yang sempat kita korek tadi tu barangkali 5 ke 10% daripada isi-isi yang lebih dalam lagi. Semoga Allah kurniakan kita usaha yang lebih tulus dan ikhlas dalam rangka untuk menghampiri dan mentadabburi kalamnya di dalam Al-Quran. Semoga Allah ganjari dengan gandaan-gandaan ganjaran yang Allah tawarkan di bulan Ramadan ini bagi segala amalan yang kita lakukan tulus hanya kerananya.
Okay, semoga Allah jadikan kita kuat untuk meneruskan usaha-usaha ini daripada awal sehingga ke hujungnya. Okay, dan Allah terima segalanya, Allah ampunkan kita dan Allah bebaskan kita daripada api neraka, termasuk daripada mereka yang ditawarkan kelebihan Lailatul Qadar. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.